Dikatakan selawat ini adalah selawat yang sangat mujarab untuk memperkenankan pelbagai hajat. Bermakna kita berdoa melalui berkat daripada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekali lagi las. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, mafhum dia dalam bahasa Melayu, bahawa setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan malaikat yang khas untuk mencari sesiapa yang berselawat ke atas Nabi SAW, dan dia akan tunggu di sebelah kita, tengok berapa banyak selawat yang kita baca. Bila kita habis berhenti baca, maka dia pun akan tutup buku dia, dan dia akan bawa nama tersebut pergi ke Madinah, duduk di sebelah kepala Nabi SAW. Kepala mana? Dekat kubur sana tu, kubur Nabi SAW di Masjid Nabawi. Kemudian malaikat akan bacakan nama kita, nama ibu dan bapa kita, dan bagi tahu berapa banyak jumlah selawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW. Jadi para ulama bagi tahu, lagi banyak kita berselawat, maka lagi kenailah Nabi terhadap kita, dan bertambah rindulah Nabi SAW untuk bertemu dengan kita. Jadi kalau orang yang banyak berselawat ni, Nabi SAW akan minta izin daripada Allah untuk bertemu dengan kita di dalam mimpi kita.
Dalam hadis Nabi SAW beritahu, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Siapa yang aku temu dengan dia di dalam mimpi, sesungguhnya dia melihat aku dengan secara nyata. Kerana syaitan tidak dapat menyerupaiku atau mengaku sebagai diriku. Nah, jadi nak dapat mimpi Nabi SAW, kena selalu berselawat ke atas Nabi SAW. Ulama bagi tahu kalau boleh satu hari tu paling kurang lah 1000. Tapi kalau kita kata macam mana ni 1000 nak buat ni, kita buat 100 pun tak larat. Ulama kata buat sentiasa, sebut sentiasa. Masa kita tengah duduk berjalan, masa kita tengah duduk masak, masa kita tengah duduk bawa kereta, baca selawat ke atas Nabi SAW. Selawat yang paling pendek disebutkan dalam hadis, sallallahu ala nabiyil ummi. Itu selawat paling pendek yang disebutkan dalam hadis daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Selawat ni dia terbahagi kepada dua. Satu selawat nabawi. Selawat nabawi ni ialah selawat yang Nabi sendiri ajak di dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya selawat Ibrahimiyah yang kita duk baca dalam sembahyang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang tu datang daripada hadis Nabi yang ajak. Itulah selawat yang paling afdal. Itulah selawat yang paling tinggi pahalanya kerana ia datang daripada lidah Nabi SAW. Manakala selawat yang jenis kedua pula ialah selawat yang ghairu masnun. Dia dikarang oleh para ulama yang soleh. Dikarang oleh para ulama yang soleh. Misalnya selawat tafrijiyah yang kita baca tadi, dikarang oleh cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang kita masyhur di negara kita selawat syifa, kan, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Yang tu selawat syifa kita panggil. Selawat tu bukan daripada hadis Nabi, tapi daripada ulama menyusun, tulis selawat, kemudian doa apa kita nak. Kalau selawat syifa, dia selawat itu khas untuk kita mohon kesembuhan. Dengan berkat selawat ke atas Nabi, sembuhkan penyakit kami. Kalau tadi tafrijiyah tadi tu yang kita baca tadi tu, dia untuk taqda hawaiju, taqda hawaiju maksudnya mengqadakkan segala hajat-hajat kita. Salah satu tadi dia punya lafaz dia tadi tu, kami memohon kepadamu ya Allah dengan berkat selawat ini agar engkau perkenankan ataupun engkau penuhkan segala hajat-hajat kami. Jadi ulama kata selawat tadi itu kalau kita baca banyak kali kemudian kita berdoa kepada Allah, insya-Allah hajat kita akan makbul. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita dapat berkumpul di bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni ulama khilaf antara dia dengan Ramadan siapa lagi mulia. Majoriti kata Ramadan lebih mulia, tapi sebahagian kata tidak sama mulia Rabiul Awal dan Ramadan itu. Tetapi Ramadan itu mulianya itu pada zatnya, iaitu kerana bulan itu sendiri mulia. Manakala Rabiul Awal pula adalah mulia li ghairihi, kerana ada sesuatu yang menempel padanya yang menyebabkan dia mulia. Jadi kemuliaan Rabiul Awal itu bukan pada bulan tu, tapi kepada peristiwa lahirnya Nabi SAW di dalam bulan itu. Ulama khilaf, Nabi SAW ni lahir berapa hari bulan, ada kata 15, ada kata 10, ada kata 7, ada kata 20. Tapi yang paling ramai ulama pilih ialah pada 12 Rabiul Awal sebelum subuh hari Isnin pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Sebab tahun itu Kaabah telah diserang oleh tentera Abrahah yang datang daripada Yaman. Abrahah ni dia seorang raja di Yaman. Dia pun bina Kaabah juga di tempat dia. Tapi orang tak mai. Orang tak mai, kesian kat dia. Kaabah dia kosong, tak ada siapa pun mai nak tawaf. Maka dia pun rasa cemburu dengan Kaabah yang ada di Mekah. Sedangkan Kaabah yang ada di Mekah itu dipimpin oleh Abdul Muttalib dan pemimpin-pemimpin Mekah yang lain. Dia berkawan dengan Abrahah ni, depa berkawan. Supaya macam Malaysia, Indonesia, Thailand berkawan. Tapi disebabkan dia rasa cemburu, dia punya Kaabah dia tak laku, maka dia pun telah menghantar tentera bergajah untuk menghancurkan Kaabah. Bukan nak berkelahi, dia kata nak hancur Kaabah tu saja, supaya nanti semua orang pakat main buat tawaf di Kaabah dia dekat Yaman sana. Yaman tu duduk di selatan, Mekah duduk di atas. Jadi daripada selatan dia naik ke atas bawa tentera dia. Dalam perjalanan Abrahah ni, dia punya tentera dia ramai dan dia ni sangat kuat, orang yang kaya.
dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah tu, dia telah berperang dengan orang-orang yang tak setuju dengan dia, dan dia pun merampas semua ternakan-ternakan mereka, harta-harta mereka, dan akhirnya dia bertemu dengan Abdul Muttalib, iaitulah datuk Nabi SAW. Maka Abraha pun cakap, wahai Abdul Muttalib, kamu ni kawan baik dengan aku, ada apa-apa permintaan kau yang perlu aku tunaikan kerana menghormati persahabatan kita? Abdul Muttalib kata, hang nak buat apa-apa kat Kaabah tu hang punya pasal lah, tapi kambing-kambing rakyat aku ni kembalikan. Kesian kat mereka, mereka nak makan tak ada makanan. Nah, harta-harta mereka semua hang ambil, bagilah balik. Abraha terkejut. Wahai Abdul Muttalib, seandainya kamu meminta aku supaya berhenti daripada mengganggu Kaabah dan suruh aku pulang ke Yaman, nescaya aku akan ikut perkataan kamu itu kerana menghormati persahabatan kita. Tapi hang tak kisah pula noh, aku main nak pergi hancur Kaabah ni. Nah, hang duk kalut pasal kambing lah. Maka Abdul Muttalib pun bagi tahu, kambing-kambing itu di bawah pengawasanku, sedangkan Kaabah itu sudah ada yang menjaganya. Sudah ada yang menjaganya. Kaabah tu Allah Subhanahu Wa Taala punya, dia yang jaga. Hang nak buat apa-apa, hang kena deal dengan dia lah. Kalau hak kambing tu, yang tu aku dipertanggungjawabkan untuk menjaga mereka itu rakyat aku. Maka Abraha pun tinggalkan Abdul Muttalib, dan dia pun mula melancarkan serangan sampai dekat, lagi sikit nak sampai dekat Kaabah tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun mendatangkan burung yang namanya ababil, membawa batu-batu yang berapi, dilemparkan kepada tentera-tentera bergajah, dan mereka pun mati. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan peristiwa ini dalam surah yang khas yang dinamakan surah Al-Fil, kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita pasal fil tu gajah. Dalam bahasa Arab fil tu gajah. Jadi tahun itu pun dinamakan sebagai tahun gajah kerana peristiwa bergajah tersebut. Dan pada tahun itu jugalah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tidak ada khilaf di dalamnya ialah Nabi kita lahir pada hari Isnin. Yang tu tidak ada khilaf. Tak ada, semua setuju, hadis sahih. Setiap hari Isnin disambut oleh Nabi SAW dengan berpuasa sunat. Ditanya kepada Rasulullah, wahai Tuan, kenapa Tuan berpuasa pada hari Isnin? Nabi pun menjawab, wulitu fihi wa unzila ilayya, pada hari itu aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW sendiri pun sambut maulid ni. Nabi SAW sendiri pun bergembira dengan kelahiran diri baginda sendiri dengan berpuasa pada setiap hari Isnin. Kita setahun sekali tunggu bulan maulid baru kita nak sambut maulid. Nabi sambut maulid tiap-tiap minggu. Setiap hari Isnin Nabi sambut maulid. Saya teringat guru-guru saya, selain pada 12 Rabiul Awal, mereka juga menyambut maulid setiap minggu, setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin mereka akan buat pembacaan maulid. Pembacaan maulid maknanya pembacaan kisah-kisah Nabi daripada Nabi lahir. Itu kita kata pembacaan maulid. Antara pembacaan maulid yang paling terkenal ialah kitab Maulid Al-Barzanji, yang sangat rapat dengan bangsa kita. Yang rapat dengan Nusantara, rapat sangat dengan tanah Melayu. Mana-mana pun orang nak barzanji. Setiap kampung ada dia punya tim barzanji dia. Bila ada orang dapat baby ke apa-apa, nanti ada dia punya kumpulan barzanji akan mengalunkan barzanji. Barzanji ni nama orang. Nama orang. Dan dia mengarang kitab Maulid, kitab yang menceritakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada kelahiran umat Islam, maka mereka pun membaca maulid nak bagi tahu kata gembiranya seseorang itu mendapat baby, mendapat bayi, mendapat anak, mendapat cucu, seperti mana kita juga bergembira lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika duduk dalam perut ibu baginda masa umur 2 bulan dalam perut ibu, telah kewafatan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ni dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia orang Islam. Manakala adik-beradik hak lain semua menyembah berhala. Abdullah ini dia beriman kepada Allah, dia dan isterinya beriman kepada Allah. Begitu juga datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib beriman kepada Allah, depa tak sembah berhala. Abdul Muttalib, Abdullah, Aminah sampai kepada Rasulullah SAW, ni semua golongan yang tidak menyembah berhala. Sebab itulah bila Nabi SAW lahir, Nabi SAW dah besar, Nabi SAW tak boleh tengok
orang ramai duk menyembah berhala, maka Nabi pun beruzlah naik ke atas bukit di Jabal Nur untuk menyendiri dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tak setuju dengan agama sembah berhala ni. Tapi adik-adik yang lain sembah berhala, Abu Lahab dan lain-lain punya pakcik-pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ni bukan orang kafir, bukan penyembah berhala. Mustahil Nabi yang paling mulia lahir daripada perut orang kafir. Para ulama bagi tahu tidak ada seorang Nabi pun yang lahir daripada perut orang kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam selalu duk dengar cerita dia, kata pak dia ni bukan setakat kafir, tapi apa? Tukang ukir berhala. Kan? Tukang ukir berhala. Orang duk baca dalam duk dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz duk cerita lagu tu. Bila kita duk kaji, buka dalam tafsir, buka dalam kitab sirah, sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi salam ni kisah lebih kurang macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah baginda meninggal awal, ayah baginda itu meninggal awal, baginda Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim diserahkan kepada pakciknya yang bernama Azar. Jadi pakcik Nabi Ibrahim itulah yang sebenarnya penyembah berhala, bahkan dialah yang membuat berhala tu. Jadi di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ibrahim dengan Azar ni, dia menyebut Azar itu sebagai abati. Ya abati lima ta'budu syaitan, ya abati lima ta'budu asnam. Di dalam bahasa Arab, abah, perkataan abah tu dia baik main daripada bahasa Arab, daripada perkataan abati. Dalam bahasa Arab dia ada abah, ada abi, ada walid, dan banyak lagi gelaran kepada bapa. Baik, untuk menggunakan perkataan abah dalam bahasa Arab, ianya merujuk kepada makna bapa secara umum, bukan bapa kandung, bapa secara umum. Boleh jadi pak saudara, boleh jadi bapa apa, macam kita lah, kita ada perkataan bapa boleh guna untuk bapa kandung, boleh guna untuk bapa-bapa yang lain juga. Contohnya Perdana Menteri kita panggil bapa juga, bapa kemodenan, bapa pembangunan, bapa kemerdekaan, kan? Jadi begitu juga dalam bahasa Arab, apabila menggunakan perkataan ab, itu adalah bapa yang secara umum. Boleh digunakan untuk bapa kandung, boleh digunakan untuk pakcik, boleh digunakan untuk datuk bahkan. Datuk pun kita panggil abauna, kan? Kita panggil abana, kan? Bapa-bapa kami, datuk-datuk kami pun menggunakan perkataan ab. Manakala untuk bapa kandung, dalam bahasa Arab menggunakan perkataan walid. Walid tu maksud dia bapa kandung. Dia datang daripada perkataan walad tu. Walad tu maksud dia anak. Walid maksud dia bapa. Kalau kita bubuh ta di belakang, dia jadi walidah, maksud dia mak. Mak kandung walidah, bapa kandung walid, anak kandung walad. Hari kelahiran maulid. Daripada perkataan yang sama. Dia main daripada perkataan lahir. Macam beranak kan. Kalau beranak dalam bahasa Arab kita panggil wiladah. Anak saya dorang beranak di Jordan, di Arab. Jadi bila pergi di hospital, dia tanya sakit apa, kita kata wiladah. Wiladah tu maksud kata nak beranak lah. Jadi perkataan yang sama lah, wiladah, walad, walid, walidah, maulid, semua datang daripada perkataan yang sama, iaitu kelahiran. Jadi pak kandung, mak kandung, anak kandung, kelahiran, semua tu adalah daripada perkataan yang sama. Bukan menggunakan abauna ataupun abana ataupun abi ataupun abati. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita doa apa? Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidain. Wali walidain, dan untuk walidain, kedua walidku, iaitu walid dan walidah, mak bapa kandung dan mak kandung. Jadi dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni ampunkan walidnya. Jadi ada orang kata, mana boleh kalau mana boleh doa kepada orang kafir? Doa kepada orang kafir. Sebab itulah kita kena faham bahasa Arab. Yang Nabi Ibrahim doa di dalam Al-Quran itu bapa kandung dia. Bapa kandung dia seorang Islam. Manakala Azar tu bukan bapa kandung tetapi bapa saudara. Seperti mana Nabi SAW memanggil Abu Talib dengan gelaran abi juga. Kalau baca dalam kitab sejarah, kitab-kitab sirah, Nabi SAW memanggil Abu Talib. Abu Talib tu pakcik Nabi. Lepas ibu Nabi meninggal, diberi kepada Abdul Muttalib, atuk Nabi. Lepas tu Abdul Muttalib pun meninggal, diberi hak penjagaan kepada Abu Talib, iaitu pakcik Nabi.
Dan Abu Talib memanggil Nabi ini ibni. Ibni maksud dia anakku. Ibni maksud dia anakku. Dan Nabi SAW memanggil dia abi, bapakku. Tapi ulama-ulama bagi tahu kata di sini, walaupun menggunakan gelaran abi dan ibni, tetapi itu tetap bapa saudaranya, bukan bapa kandungnya. Jadi tidak ada nabi yang lahir daripada orang kafir. Semua nabi-nabi adalah daripada keturunan yang suci, keturunan yang terpilih. Sebab nabi-nabi ini adalah mukhtar, adalah golongan yang terpilih. Maka semua keturunannya daripada Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai golden lineage, keturunan emas. Silsilah zahabiyah dipanggil. Ini adalah rantaian keturunan paling bercahaya dalam sejarah tamadun manusia. Itulah keturunan yang paling bercahaya, keturunan para nabi. Mereka semua mai daripada keturunan yang sama. Semua nabi-nabi yang 313 orang rasul, 124,000 orang nabi. Semua 124,000 orang nabi ni semuanya adalah adik-beradik belaka. Adik-beradik belaka. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, semua tu mai daripada keturunan yang sama. Cuma bila sampai kepada Nabi tertentu dia berpecah lah. Macam Nabi Ibrahim kan, dia ada Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Daripada Nabi Ishak tu keluar Bani Israel, keluar Nabi-Nabi Bani Israel. Manakala daripada Nabi Ismail pula barulah keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ketika Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha mengandung akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah datang di dalam mimpi Aminah radhiyallahu anha, ibu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu malaikat datang kepadanya dan berkata kepadanya, wahai Aminah, kamu telah terpilih untuk mengandungkan penghulu kepada sekalian nabi-nabi, penghulu kepada sekalian nabi-nabi, penghulu kepada sekalian manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Bergembiralah kamu dan namakan dia dengan nama Muhammad, yang tidak pernah diberi nama ini kepada sesiapa pun sebelum ini. Muhammad itu datang daripada perkataan Hamida, maksud dia puji. Muhammad maksud dia yang terpuji. Kenapa dinamakan Muhammad itu terpuji? Sebab segala kelakuan dia terpuji. Orang akan puji. Dia buat apa-apa orang puji. Dia angkat tangan orang puji, dia letak tangan orang puji, dia gosok gigi orang puji, dia sikat rambut orang puji, dia pakai serban orang puji, pakai baju orang puji, sampai kiamat. Sampai kiamat sentiasa dipuji. Bahkan musuh dia sendiri pun memuji dia dengan memanggil nama dia Muhammad. Kan? Adakah musuh kita panggil, wahai yang terpuji, wahai yang terpuji, kan? Adakah kita nak memuji kita punya musuh? Tak. Tetapi spesialnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, pembenci dia pun terpaksa memuji dia. Orang yang paling benci kepada dia pun terpaksa memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil namanya, hai Muhammad, wahai yang terpuji, wahai yang paling banyak kena puji. Sampai musuh dia pun tak boleh nak buat apa. Sebab kalau sebut nama lain orang tak kenal, kena sebut Muhammad juga. Terpaksa. Dia pun tak mau sebut, tapi terpaksa sebut. Bila sebut orang lain, nama orang lain, semua orang tak kenal. Hang sebut pasal siapa ni? Ala Muhammad. Allah tersebut lagi. Kan? Muhammad itu sendiri adalah nama yang sangat terbaik. Pernah sekali Nabi SAW ni sedih. Sebab ada orang kata Nabi SAW ni akan hilang di telan zaman. Tak boleh bawa keturunan. Sebab anak-anak Nabi meninggal awal, yang laki-laki meninggal masa baby, yang perempuan pula kebanyakannya tak ada anak. Akhirnya yang ada, yang penerus keturunan Rasulullah ini hanya daripada satu orang anak Nabi SAW saja, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yang mendapat Hasan dan Husain. Daripada Hasan dan Husain itulah tersebar seluruh keturunan Nabi SAW. Jadi Nabi ni masa tu belum ada lah keturunan, belum ada keturunan, masih awal lagi, dan diejek oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang terputus ekornya. Tak silap saya istilah dia abtar dalam ayat apa tu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan, inna syani'aka huwal abtar. Abtar tu orang yang terpotong ekor dia, makna kata tak ada keturunan. Nabi SAW sedih, maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat tadi tu, inna a'tainakal kautsar. Kan? Bukankah aku dah bagi telaga Kautsar? Allah Ta'ala pujuk ni. Kan? Tak sadut sedih lah dengan apa yang mereka cakap. Aku bagi kat hang lebih banyak. Aku bagi kenabian, kemuliaan, dipuji di langit dan di bumi. Dan aku juga beri Kautsar kepada kamu, iaitu telaga. Telaga yang minum setitik saja pun dia tidak akan dahaga selama-lamanya.
Dan Allah Ta'ala pun beritahu mereka inilah yang sebenarnya abtar, bukannya kamu. Mereka inilah yang sebenarnya ekor mereka terputih, bukan kamu. Dan ternyata Nabi SAW punya keturunan sampai sekarang ada, dan nama baginda Nabi SAW Muhammad itu dibawa daripada dulu sampai ke hari ini 1400 tahun sebagai nama yang paling banyak digunakan oleh manusia sehingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini. Sebab orang dulu ejek, hang punya nama Muhammad tu potong sampai hang sajalah, lepas tu tak ada dah nama Muhammad ni. Hang seorang jelah, anak-anak pun tak ada, cucu pun tak ada, cicit tak ada, apa semua akan terputus. Nama Muhammad tu tak ada siapa dah nama Muhammad dalam dunia ni kecuali hang seorang saja. Tengok Allah Ta'ala jadikan apa? Seluruh dunia ni paling banyak nama yang terdaftar ialah nama Muhammad. Di Malaysia saja nama majoriti orang lelaki mesti ada Muhammad. Tak kira lah belakang bubuh nama apa, Raikal ke apa nama dia nak bubuh, depan bubuh Muhammad. Kan Allah Ta'ala gerakkan hati. Bukan kita saja anak ni, bukan kita yang tetapkan. Dia sendiri yang terbuka hati dia untuk letakkan nama hak laki bubuh Muhammad, ambil berkat daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis riwayat Ad-Darimi, tapi hadis ni hadis yang dhaif, bukan hadis palsu, hadis dhaif, lemah periwayatan dia, tetapi dia tetap hadis. Ulama kata boleh dibacakan dan boleh dijadikan amalan kerana ia tidak melibatkan hal halal dan haram, tidak melibatkan sah dan batal ibadah kita, hanya sebagai motivasi kepada kita. Apa dia hadis dia? Dalam hadis itu menyebut sesiapa yang menamakan anaknya dengan nama Ahmad ataupun Muhammad, maka anaknya itu tadi tidak akan disentuh oleh api neraka, kerana tidak ada ahli neraka yang namanya Muhammad ataupun Ahmad. Itu hadis tu. Jadi disebabkan itu ramai orang bagi nama anak mereka Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Apa beza Ahmad dengan Muhammad? Nama Nabi SAW ni banyak lah, beratus-ratus nama Nabi, tapi yang paling terkenal dua, Muhammad dan Ahmad. Muhammad apa? Ahmad ni apa? Muhammad itu ialah nama di bumi. Di bumi digelar kepada Rasul kita sebagai Muhammad. Manakala di langit pula dia digelar sebagai Ahmad. Jadi bila Nabi SAW naik Isra' dan masa peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik ke atas langit, jumpa dengan malaikat-malaikat, mereka semua memanggil baginda dengan nama Ahmad. Marhaban ya Ahmad, marhaban ya Sayyidil Mursalin, marhaban ya Sayyidul Bashar. Kan? Memanggil dia dengan nama Ahmad. Sebab itulah nama gelaran di atas dan gelaran di bawah ini Muhammad. Jadi kedua-duanya itu adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad maksud dia yang terpuji, Ahmad pula maksud dia yang paling terpuji. Dia menggunakan isim tafdil, dipanggil dalam bahasa Arab, ataupun perkataan kata nama paling. Paling tinggi, paling hebat, paling banyak dipuji. Jadi Ahmad itu ialah yang paling banyak dipuji. Jadi apabila lahirnya Nabi SAW, berlaku banyak sangat keajaiban. Antaranya ketika itu sedang berlaku kemarau yang berpanjangan. Di Rom, di Farsi, di Habsyah dan di Mekah, Madinah, di Jazirah Arab berlaku kemarau yang sangat panjang. Apabila Nabi SAW lahir, tiba-tiba bumi mengeluarkan air yang sangat banyak. Hujan turun dan pokok-pokok tiba-tiba tumbuh. Tak payah tunggu 6 bulan, 7 bulan, setahun nak tumbuh dah, tumbuh masa tu juga. Tiba-tiba tumbuh. Dan dalam kitab Maulid Barzanji mengatakan, haiwan-haiwan ternakan, haiwan-haiwan liar, ternakan dan liar, mereka semua tiba-tiba boleh bercakap bahasa Arab yang fasih, saling mengucapkan tahniah kepada sesama mereka. Rimau bagi tahu kat rimau, kambing bagi tahu kat kambing, mengucapkan selamat dan tahniah kepada sesama mereka kerana telah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga api Majusi yang mana tidak pernah padam selama ribuan tahun, tiba-tiba apabila lahirnya Nabi SAW terpadam semuanya sekali. Semua api-api itu terpadam. Dan singgah sana istana Farsi yang begitu megah beratus tahun ni, depa bermegah dengan depa punya architecture, depa punya pembinaan istana yang cukup megah, tiba-tiba runtuh apabila Nabi SAW lahir. Dan banyak lagi keajaiban lain yang berlaku, dimuatkan di dalam kitab-kitab para ulama. Ada ulama tulis banyak kitab menceritakan tentang ajaibnya kelahiran Rasulullah. Nak cerita tu saja pun kitab tu dah tebal dah. Punya banyak keajaiban yang berlaku ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Rasulullah SAW juga antara bayi yang bercakap. Bayi yang bercakap ni ada beberapa orang. Antaranya Nabi Isa alaihi salam.
Nabi Isa AS bercakap masa baby, sebab mak dia kena fitnah berzina. Mak dia tak ada kenal mana-mana lelaki. Mak dia orang yang soleh, ahli ibadah, duduk di rumah beribadat saja, tiba-tiba mengandung. Maka menjadi fitnah, sebab dia ini keturunan Harun dan Musa. Keturunan Harun dan Musa, maka dia keturunan yang sangat baik. Orang kata macam mana ni keturunan Nabi boleh berzina ni? Maka dia pun tinggalkan kaum dia, beranak seorang-seorang di bawah pokok kurma. Dan akhirnya dia pun bawa balik Nabi Isa ke kaum dia. Orang semua cemuh dia, kamu pun zina. Akhirnya Nabi Isa yang tengah duk baby itu bercakap, aku ini dilantik oleh Allah untuk menjadi rasul kepada kaumku. Masa tu barulah kaum dia diam, tak berani dah nak fitnah kepada Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Nabi Isa antara baby yang bercakap. Satu lagi baby Juraij, kita panggil baby Juraij. Baby Juraij ni ialah satu orang wali Allah. Dia ni banyak beribadah, dan pada satu hari ada orang dengki kat dia. Biasalah orang soleh tak kacau orang pun orang akan dengki kat dia. Maka orang pun buat fitnah, kata dia ni melakukan zina dengan pelacur. Maka pelacur tadi itu pergi melaporkan kepada raja, dan raja pun perintahkan tentera untuk runtuhkan rumah dia. Untuhkan rumah ibadah Juraij tadi ni, dan tangkap Juraij masuk dalam penjara. Dan ketika dibicarakan, dia kata dia tak bersalah. Kalau nak tahu siapa yang bersalah, tanya sendiri dekat baby tu. Tapi dia kata tak beranak lagi, tunggu dia beranak. Mereka pun tunggulah pelacur tadi melahirkan anaknya, dan akhirnya dia pun bawa baby dia, dan sidang mahkamah pun bermula. Juraij pun pergi dekat baby tu, beritahu aku siapa bapa hang. Dia cakap lagu tu dekat baby tu. Dan baby tu pun beritahu, bapa aku sebenarnya pengembala kambing yang tinggal berdekatan dengan rumah tuan. Jiran dia rupanya. Pelacur tu main ketuk rumah dia, tapi dia tak buka, dia duduk sibuk semayang. Maka pelacur tu pergilah berzina dengan orang di sebelah rumah dia, dan dia mengandung. Dia rosakkan nama Juraij. Dan itu antara baby yang bercakap. Selain daripada itu, ada yang disebut sebagai baby Masyitah. Baby Masyitah. Masyitah ni siapa pula? Masyitah ni tukang sikat rambut anak kepada Fir'aun. Dan bila dia sikat dia terjatuh, dia tersebut nama Allah. Semua orang tahu cerita ni kan? Lepas tu anak dia pun marah. Hang sebut siapa tadi? Siapa Allah? Kan? Tuhan cuma bapa aku seorang ya. Dia pun laporkan kepada bapa dia. Bapa dia pun tangkap Masyitah dan seluruh keluarga dia, dan dia siapkan satu kawah yang cukup besar, bubuh minyak dalam tu bagi menggelekak, dan dia pun nak goreng, deep fry. Seorang demi seorang. Mula-mula suami dia dicampur masuk, tanya, hang nak mengaku dah aku ni Tuhan? Tak mau. Anak dia pula kena buang masuk dalam kawah tu. Sampai tinggal dia dengan baby dia saja. Tentera Fir'aun ada di belakang nak tolak dia. Masa tu dia dah mula ragu. Biasalah mak tengok anak kecil, baby duk comel, pipi duk gebu, kan? Kesiannya, tak apalah kot no. Mengaku murtad sat kot, tak apa kot no. Dia dah mula ragu. Maka ketika itu baby dia bercakap, mak jangan risau. Allah Ta'ala dah janji syurga bagi kita. Tak sah duk mengaku dia sebagai Tuhan. Maka dia pun reda. Bila dia dengar anak dia bercakap, Allah Ta'ala dah janjikan syurga untuk dia, maka dia pun seronok, dan tentera Fir'aun tolak dia masuk dalam tu. Dan kubur dia wangi sampai ke hari ini. Kubur dia itu dicium bau dia oleh Nabi SAW ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Masa dalam perjalanan nak pergi ke Palestin, cium bau apa ni? Itulah kubur Masyitah, tukang sikat anak Fir'aun. Itu baby yang bercakap. Dan selain daripada itu, itulah Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi dilahirkan, Nabi tak teriak, tak riau, tak ada darah walau setitik. Badan Nabi cuma berminyak, mata dia melilau tengok kiri kanan. Dah siap disunatkan, dah siap dikhatankan. Tali pusat sudah siap terpotong, mata sudah dicelakkan, dan sedang melihat di langit. Mata melilau duk tengok di langit, dan mulutnya menyebut apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab dia. Menyebut subhanallah. Ada riwayat lain sebut alhamdulillah. Tapi berzikirlah. Mana ada baby berzikir? Nabi Muhammad kita ni sallallahu alaihi wasallam lahir berzikir. Anak-anak kita lahir riau, teriak. Nabi kita berzikir, kan, sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi sudah dah dilahirkan, maka ketika itu yang paling gembira sekali selain daripada ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abdul Muttalib dapat baby itu, terus dia bawa pergi ke depan Kaabah dan berdoa di depan Kaabah, kan? Selain daripada Abdul Muttalib, datuk pada Nabi SAW, dan Aminah binti Abdul Wahab, ibu pada Nabi SAW, yang paling gembira ialah pakcik Nabi, yang mana ada satu surah khas diturunkan Allah untuk melaknat dia
kerana dia membenci Nabi SAW apabila Nabi dah besar. Tapi masa Nabi lahir dulu, dia lah antara yang paling gembira sekali. Dia lah yang paling gembira sekali. Dia tu ialah Abu, ada dua Abu kat sini. Semua orang confused. Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Lahab. Abu Jahal tu jiran dia nah. Abu Jahal ni tak ada kaitan dengan Nabi SAW, bukan adik-beradik Nabi SAW. Abu Jahal ni nama dia Umar bin Hisham. Dia ada Umar bin Hisham nama dia. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah berilah hidayah, kuatkanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umarin. Daripada salah satu daripada dua Umar bin Hisham ataupun Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab lah yang Allah Ta'ala pilih, dan dia menjadi sahabat Rasulullah dan juga menjadi bapa mertua kepada Nabi SAW. Abu Jahal pula mati dia dalam kekufuran, mati dia dibunuh dalam sebuah peperangan. Jadi Abu Lahab ni pakcik kepada Nabi SAW. Dia bukan mati kena bunuh macam Abu Jahal. Dia mati kerana penyakit yang pelik, penyakit kulit, penuh kulit dia bintik-bintik semua, dan dia mati kena penyakit kusta. Dia tu adalah pakcik Nabi. Dan dia ni, nak Abang Mai kata betapa gembiranya dia dengan kelahiran Nabi SAW. Yang Habak Mai kata kelahiran Rasulullah ni, berita tu dibawa oleh salah seorang hamba wanitanya, nama dia Suwaibah Al-Aslami. Suwaibah Al-Aslami ini adalah hamba wanita kepada Abu Lahab. Dia pun pila dekat Abu Lahab, ya tuan, tuan dah dapat anak menakan baru saja beranak, baru saja dilahirkan. Abu Lahab punyalah gembira, dan dia buat apa? Dia bebaskan Suwaibah tadi tu, merdekakan Suwaibah tadi. Suwaibah tu dia hamba wanita, jariyah disebut dalam bahasa Arab, disebut jariyah. Bebaskan, kamu bebaskan ni kerana berita gembira yang kamu bawa kepada aku. Kemudian dia sembelih unta, buat kenduri. Dia lah buat kenduri maulid mula-mula sekali. Kalau kata Maulidur Rasul ni, siapa yang mula sambut? Abu Lahab yang sambut dulu. Ui, takkan pun ikut orang kapiak. Tak, kena dengar dulu cerita dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meringankan azab Abu Lahab di dalam neraka. Macam mana diringankan tu? Pada setiap hari Isnin diberi secawan gelas untuk minum. Secawan gelas yak untuk minum. Orang tu kira kurang sikit lah, berbanding hak lain tak selama-lamanya duduk dalam neraka tak boleh minum langsung. Tapi Abu Lahab setiap hari Isnin diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Sebab dia pernah buat kenduri maulid. Nah, jadi ulama kata, kalau orang kafir pun Allah Ta'ala menghargai kalau dia gembira akan kelahiran Nabi SAW. Buat kenduri sembelih kambing, kan? Kita buat ceramah maulid dulu ni, lepas tu buat pula buka dalam grup siapa nak sponsor makan hari ni, kenduri maulid lah tu, kan? Niat sempena hari kelahiran Nabi SAW. Ulama kata kalau orang kafir pun Allah Ta'ala menghargainya dengan mengurangkan azab dia, apatah lagi orang Islam kalau bergembira atas kelahiran Rasulullah, siap buat kenduri lagi sempena kelahiran Rasulullah. Kita tak tahu ganjaran apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia. Bukan kita nak ikut Abu Lahab tu atas kekufuran dia, tetapi dah dalam hadis-hadis bagi tahu macam tu, kan? Maka kita juga disunatkan untuk bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Barzanji juga mengatakan ketika Sayyidatina Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu bidadari daripada syurga mai. Beberapa orang bidadari daripada syurga mai menjadi bidan. Kita beranak di dunia ni nurse lah, ataupun mak bidan kan, tolong sambut, ataupun mak kita ke apa ke. Tapi Nabi SAW ni special. Yang sambut Nabi SAW ni ialah bidadari daripada syurga, dihantar khas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rombongan itu diketuai oleh dua wanita syurga. Yang pertama Sayyidatina Asiyah, yang kedua Sayyidatina Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Dua wanita syurga ini datang ketika Aminah ingin melahirkan, dan mereka lah yang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Barzanji di dalam kitabnya. Kemudian bila Nabi SAW dah mula besar sikit, bagi susu, mak dia bagi susu sikit, kemudian mak dia pun susu kering. Maka mak dia pun bagilah anak itu kepada Suwaibah tadi tu. Maka Suwaibah adalah ibu susuan Nabi yang pertama. Ibu susuan Nabi ni ada dua. Ibu susu Nabi ada dua. Seorang Suwaibah Al-Aslami, iaitu bekas hamba kepada Abu Lahab yang bergembira kerana menceritakan kelahiran Rasulullah. Yang kedua ialah Sayyidatina Halimatus Sa'adiyah radhiyallahu anha, yang mana dia juga adalah ibu
susuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula Thuwaibah ni yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Thuwaibah ini juga menyusukan Saidina Hamzah. Saidina Hamzah ni pak cik Nabi, tetapi umur sebaya dengan Nabi. Biasalah tu. Kita pun ada juga kan, dalam keluarga kita pun, dalam masyarakat kita pun ada juga apa yang mana kita ni dengan pak cik kita umur lebih kurang. Kan? Umur lebih kurang. Pasal apa? Pasal kita cucu sulung kan, yang hak pak cik kita tu mungkin anak bongsu kan, anak bongsu. Jadi umur sebaya lebih kurang. Jadi Saidina Hamzah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya menyusu dengan Thuwaibah. Kan, seorang sebelah dia punya susu dia tu. Jadi Hamzah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebaya walaupun pangkat dia pak cik. Walaupun pangkat dia pak cik. Dan Saidina Hamzah radhiyallahu anhu digelar sebagai Asadullah, iaitulah singa Allah. Dia tak tahan apabila Abu Lahab, iaitu abang dia sendiri, duk mengata macam-macam dekat dia. Abu Jahal duk mengata macam-macam dekat Nabi SAW, dan dia pun ambil dia punya busur panah dia pukul kepala Abu Jahal tu. Hang kata lagi siap kan. Dia kata dia ugut lagu tu. Abu Jahal tak berani kata apa dah, berdarah kepala dia. Dan ketika itu dia isytiharkan diri dia pun Islam di hadapan Nabi SAW. Maka ketika itu Islam menjadi semakin kuat disebabkan Hamzah, sebab daripada Hamzah Asadullah radhiyallahu anhu. Dan Hamzah Asadullah ini adalah Sayyidul Syuhada. Dialah penghulu kepada orang yang mati syahid kerana dia meninggal di dalam perang Uhud kan. Perang Uhud masuk dah. Masuk insya-Allah. Baik. Boleh sambung sikit kan? Macam mana? Boleh sambung sikit no? Sikit lagi no? Baik. Jadi bila Nabi SAW sudah selesai penyusuannya dengan Thuwaibah, ketika itu Thuwaibah pun dah berhenti dan dia pun pindah pergi tempat lain. Masa itulah tak ada ibu susuan yang nak menyusu kepada Nabi SAW. Dan ketika itu menyusu anak merupakan satu bisnes. Menyusukan anak merupakan satu bisnes. Macam sekarang ni ada susu tepung, orang duk pergi beli dekat kedai runcit apa semua. Dulu tak ada, mana ada susu tepung apa kan. Maka ibu-ibu susuan ni mereka pergi ke kampung ke kampung untuk mencari anak susuan dan mengambil upah daripada memberi susu. Jadi ada satu kampung, nama kampung itu Kampung Saadi. Saadi itu maksud dia happy, gembira, kampung gembira. Macam kita ada satu kampung gembira di Penang sana, Kampung Seronok. Itu Kampung Saadi lah tu. Kampung Saadi. Daripada Kampung Saadi itu, orang-orang yang di dalam situ, mereka pun mai ke Mekah. Sebab Mekah ni dia macam KL. Ramai orang bertumpu di situ. Kampung Saadi ni pula dia tempat yang terpencil, satu kampung. Orang-orang di sana, perempuan-perempuan di sana yang ada susu, mereka pakat-pakat mai ke Mekah untuk mencari baby untuk disusukan dan mengambil upah daripada susuan. Jadi semua ibu-ibu susuan ni dah ada orang ambil upah. Sebab mereka duduk di pasar, mereka offer diri mereka, maka orang pun pakat, aku nak hang. Mereka akan cari ibu-ibu yang badan gempai-gempai sikit, sebab mereka kata mesti susu banyak. Jadi Halimatus Sa'adiyah seorang-seorang dia tinggal dekat pasar, tak ada siapa nak kat dia, sebab dia seorang yang miskin dan kurus kering. Tak ada siapa nak kat dia. Ibu-ibu lain yang mana badan gempai-gempai sikit, depa dah habis dah, orang ambil, depa dah sewa habis dah. Tinggal dia seorang, dia pun sedih, takkanlah dia nak balik. Dia ni dah lah miskin, nak balik ke Kampung Saadi tanpa membawa upah satu hari lagi kan. Jadi dia pun sedih. Dan ketika itu pula Nabi SAW pula tak ada siapa yang nak ambil dia sebagai anak susuan, kerana Nabi SAW itu anak yatim. Jadi mereka takut tak dapat upah yang banyak. Biasanya mereka akan pergi cari keluarga yang kaya-kaya. Keluarga yang ada mak, ada bapak ni, keluarga kaya-kaya, kadang boleh dapat duit ekstra, dapat duit upah tambahan. Jadi bila mereka tengok, Allah, anak yatim lah pula, mesti dapat upah sikit. Jadi Nabi SAW pun tak ada siapa nak jadi ibu susuan dia. Halimatus Sa'adiyah pula tak ada siapa nak ambil dia sebagai ibu susuan sebab terlampau kurus. Maka akhirnya mereka dipertemukan. Ini saja baby yang tinggal, ini saja ibu susuan yang tinggal. Maka Halimatus Sa'adiyah pun ambil Nabi SAW dan bawa dia pulang ke Kampung Saadi untuk dipelihara dan diberi susu. Dan bila Nabi SAW pindah ke Kampung Saadi, maka Kampung Saadi yang ketika itu dalam keadaan miskin, dia punya kambing-kambing dia kurus kering, dia punya tanaman-tanaman dia tak menjadi. Tiba-tiba Halimatus Sa'adiyah punya kebun, punya kambing-kambing semua menjadi gemuk-gemuk.
Dia punya tumbuh-tumbuhan dia semua tumbuh dengan subur, dan Halimatus Sa'diyah sendiri pun telah menjadi gemuk. Dia sendiri pun telah jadi gemuk. Kalau pi kat mana-mana pasar nak jadi ibu susuan, semua nak ambil dia. Sebab orang kata mesti susu banyak, kan? Dia dah tak jadi miskin seperti dulu. Jadi kaya-raya dia. Akhirnya Halimatus Sa'diyah memang sungguh-sungguh jadi Sa'diyah dia. Memang sungguh-sungguh happy hidup dia. Dia menjadi orang kaya di kampung Sa'diyah itu. Dan ketika umur Nabi SAW 9 bulan, Nabi SAW ni mukjizat Nabi banyak ketika baby. Antaranya awan mai duduk bawa apa ni halang Nabi daripada terkena panas. Dan antara mukjizat Nabi SAW juga, kita tak sebut mukjizat, kita sebut irhas. Mukjizat ni selepas Nabi dilantik menjadi Nabi baru kita sebut mukjizat. Sebelum dilantik menjadi Nabi kita sebut irhas. Jadi antara irhas yang berlaku kepada Nabi SAW ialah masa Nabi umur 3 bulan dah berdiri, 5 bulan dah berlari, 9 bulan sudah pandai bercakap dalam bahasa Arab dengan bahasa yang fasih. 9 bulan. Kita nak kita 3 bulan pun duk oek lagi, kan? Makan mamam, makan disebut mamam. Tu 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun tak bisa cakap lagi. Nabi SAW 9 bulan sudah bercakap dengan fasih di dalam bahasa Arab. Dan ketika umur 9 bulan lah ada 2 malaikat datang dan tangkap Nabi, letak di atas batu, depa belah dada Nabi SAW dan keluarkan hati Nabi SAW, jantung Nabi, qalbu tu jantung, dan depa basuh dengan air Zam-Zam, basuh dengan air daripada syurga, depa masukkan balik, depa jek balik, kemudian depa belah daripada belakang. Belah belakang, ambil basuh, letak balik, jek balik, dan jahitan terakhir itu diletakkan diletakkan khatam, dan itu dinamakan sebagai khatamun nubuwah. Itulah tanda kenabian Rasulullah. Bila Rasulullah buka baju di belah belakang tu, ada bulat di situ. Ada bulat di situ yang menandakan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama kata khatamun nubuwah ni dia berubah dia punya tulisan dan bentuk. Ada waktu dia bentuk dia bulat. Ada waktu bentuk dia jadi 3 segi. Dan tulisan di situ pun berubah-ubah. Ada Muhammadur Rasulullah, ada tulisan la haula wala quwata illa billah. Dan ada riwayat yang lain, sahabat tengok dia melaporkan sirru ka firru, saya tak ingat. Fa antal mansur. Pergilah ke mana pun, kamu akan dibantu. Dia punya makna dia. Itu khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi SAW. Dan ketika Nabi wafat, khatamun nubuwah itu hilang. Barulah sahabat tahu kata Nabi meninggal bila tengok khatamun nubuwah di belakang Nabi SAW itu sudah hilang. Jadi itu bila peristiwa itu dilaporkan kepada Halimatus Sa'diyah jadi takut. Ada orang colek dan belah anak susuan dia. Maka dia pun takut, cepat-cepat dia pun cempung anak-anak tu, umur 9 bulan tu, bawa balik pergi ke Mekah, bagi balik kepada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aminah radhiyallahu anha. Dan ketika umur Nabi SAW 4 tahun, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha bawa Nabi bersama dengan Ummu Aiman radhiyallahu anha. Depa bertiga pergi ke Madinah untuk menziarahi keluarga Aminah radhiyallahu anha. Dan dalam perjalanan balik ke Makkah, sampai dah satu tempat nama dia Abwa. Tempat tu Abwa, di atas satu bukit. Maka ibu Nabi SAW jatuh sakit dan meninggal. Nabi SAW teriak, duduk di kubur situ, berpeluk lutut, teriak, tak mau balik tak mau pergi daripada situ. Ummu Aiman jenuh tarik, jomlah balik, dia tak mau, kerana dia begitu sayang kepada ibunya, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Dan saya ingat sampai takat ni sajalah. Itulah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ada banyak lagi yang akan diceritakan. Kalau dalam kitab Maulid Barzanji ada banyak lagi. Satu persatu dia cerita macam mana Nabi ni berteduh di satu pokok. Pokok tu masih hidup sampai sekarang. Ada di Jordan. Pokok sahabi dia panggil. The tree of sahabi, tree of companion dia panggil. Pokok sahabi tu dia di satu padang pasir yang luas di Jordan, tempat saya mengaji dulu. Ada satu batang pokok kecil. Nabi SAW pergi kat situ, Nabi bersandar di situ. Bila Nabi bersandar di situ, ni pokok tu hidup punya Allah besar, lebih besar daripada surau ni. Punya Allah besar sungguh. Dan di situlah kerajaan Jordan dia bubuh pagar. Dia tulis kat situ syajaratus sahabi, ni pokok sahabat. Sebab Nabi bersahabat dengan pokok tadi tu, Nabi sandar dekat dia, dan pokok tu subur, keliling semua padang pasir. Siapa yang ada rezeki boleh sampai Jordan, minta pergi ke sana.
pi tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pokok yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa sahabat Nabi yang manusia semua dalam kubur dah. Jumpa pokok pun jadilah. Kan jumpa pokok, ya Allah aku dah sampai, tengok kebesaran Allah, tambah iman kita. Ada banyak lagi kisah yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masa mencemburui kita. Nah, jadi kita tutup majlis kita ni dengan selawat lah, kan? Kita selawat sebab ulama bagi tahu apabila kita membacakan Maulid Nabi disunatkan untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru, مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi.